discount compound. So untuk simple, kita akan belajar simple interest dengan simple amount. And then untuk discount, kita akan belajar simple discount, proceed, equivalent R to D. So kita tukarkan interest, simple interest kepada discount. And then kita akan belajar compound kepada dua, iaitu compound amount without DR. And then last sekali adalah annuity. Okay. So for this, nanti lepas after finish all the topics, maybe you boleh get back to this mind map. And then you boleh tengok lah which part yang you dah okay and which part yang you tak okay. Okay, so in this topic kita akan belajar empat subtopic, which is simple interest, simple discount, compound interest dan annuity. Okay, first of all kita tengok dulu interest. So apa itu interest? Interest is the amount that has to be paid by the borrower to the lender because of the use of capital. Interest can also be defined in two ways. So basically untuk interest ni kita boleh cakap apabila kita contohnya kita pinjam duit, ataupun kalau kita tengok definition yang pertama, interest is money earned when money is invested. So bila kita invest sesuatu duit, kita boleh dapat interest. Contohnya macam kita invest 1,000, dan kita akan dapat interest contohnya setahun RM50. So total yang kita akan dapat RM1,050. So ini yang dipanggil sebagai interest. Definition yang kedua adalah interest kalau kita pinjam ataupun orang pinjam kat kita lah. So basically katalah kita pinjam bank 1,000, so bank dia tak akan bagi pinjam customer dia tanpa ada faedah lah ataupun tanpa ada interest. Dia mesti ada dia punya keuntungan dia. So apa yang dia buat, dia akan charge interest. So interest tu depends lah berapa persen. Sebagai contoh yang ni dia tulis dia dapat RM80. So bila you pinjam 1,000 tapi sebenarnya you kena bayar RM1,080. So RM80 tu kita panggil sebagai interest. Okay, so kedua-dua ni adalah interest lah, tetapi mungkin dengan cara yang berbeza. Yang pertama adalah bila kita invest, yang kedua adalah bila kita pinjam duit. Tetapi dua-duanya adalah interest. Okay, next kita pergi kepada simple interest. So interest ni dia ada banyak lah. Okay, tetapi yang kita akan belajar adalah simple interest. So apa itu simple interest? Simple interest ni adalah interest yang dia calculated on the original principle. So maksudnya dia akan consider dekat original principle sahaja. For the entire period is borrowed or invested. It is the product of the principle multiply the rate of by the rate and time. So maksudnya dia akan memang totally depends kepada dia punya principle sahaja. So tak kisahlah berapa lama dia pinjam. Contohnya dia pinjam 5 tahun ke 6 tahun ke, dia akan tengok kita punya original principle sahaja. So dia tak kisah maksudnya berapa lama you pinjam, tapi dia akan tengok original principle. So macam mana kita nak kira interest? So dia punya formula adalah I sama dengan P darabkan dengan R darabkan dengan T. Okay, so I ni adalah interest. And then P tu apa? P tu adalah amount of principal. So principal ni adalah kalau kita invest, itu adalah duit yang kita invest tu adalah kita punya principal lah. Tapi kalau kita pinjam, contohnya kita pinjam 1,000, 1,000 tu adalah kita punya principal. So berapa amount of money yang kita nak pinjam ataupun yang kita nak invest. And then kita ada R. R adalah rate. Okay, annual simple interest rate. So kalau tengok dia dalam bentuk annual lah, so dia dalam tahunan. So kalau dalam soalan dia bagi dia punya rate tu dalam bulan, so dia kena tukarlah kepada dalam bentuk tahun. Tetapi kebiasaannya dia akan bagi dalam bentuk annual lah ataupun dalam bentuk yearly, dalam bentuk tahun. And then kalau nampak rate ni biasanya memang kita akan gunakan percentage. Okay, kita akan gunakan percentage. Cuma dalam calculation kita akan tukar dia lah kepada perpuluhan ataupun decimal point.
Contohnya macam kita ada berapa, 2%. So, kalau kita tukarkan kepada percentage, dia akan jadi 0.02. Okay, untuk memudahkan pengiraan lah. Tak kisah apa nak guna percentage, tapi untuk memudahkan pengiraan, kita tukarkan kepada decimal point. And then T adalah time in year. So yang ni pun sama. Dia akan dalam bentuk tahun. So maksudnya kalau kita ada dalam bulan, kita kena tukar kepada tahun lah. Bagi contoh kita ada 6 bulan. So 6 bulan, 6 bulan bersamaan dengan berapa tahun. So 6 bulan basically adalah setengah tahun lah kan. So cara nak kira dia, you bahagi je dengan 12. Akan dapat 1/2 tahun. Okay, so nak tukar daripada bulan ke tahun, kita bahagikan 12. Tapi kalau hari, dah hari setelah kita ada berapa hari? 40 hari. 45 hari. So nak tukarkan kepada tahun, dia ada 2. Satu kita bahagi dengan 360. And lagi satu kita bahagi dengan 365. So nanti kita akan tengoklah yang mana satu 360, mana satu 365. Okay, yang penting dia punya time tu mesti dalam tahun. Okay, next simple amount. So simple amount ni adalah kita panggil sebagai simple amount ataupun feature value. So feature value ni adalah sum of the original principal. So maksudnya principal ditambahkan dengan yang interest yang kita dapat ataupun yang kita kena bagi. Contohnya macam kita pinjam 1,000 kan. So dia punya interest 100. So basically dia punya S tu adalah sama dengan 1,100. Dia adalah feature value. So feature value ni berapa yang kita kena bayar ataupun berapa yang kita kena dapat pada selepas beberapa tahun. Contohnya principal kita 1,000 kan. Lepas tu interest kita katalah 100. So kita akan dapat lah. So total yang kita akan dapat sama dengan 1,100. Cuma formula dia adalah principal tambahkan dengan dia punya interest. And then kalau kita modify sedikit, kita tahu I ni adalah bersamaan dengan PRT. Formula atas tadi kan, I sama dengan PRT. So bila kita factorize dia, kita tukar dia kepada dalam bentuk yang lebih mudah, kita akan dapat S bersamaan dengan P darabkan dengan 1 tambah dengan R. Okay, so kedua-dua formula ni, formula yang pertama dengan kode ni kita boleh guna, tak ada masalah. Cuma bergantung kepada keadaan. Sebab kadang-kadang ada soalan tu dia tak bagi dia punya interest. So kita kena kira lah guna, kena kira interest dia, which is kita boleh gunakan formula yang ketiga. Sebab biasanya dia akan bagi dia punya R and dia akan bagi dia punya T. Tapi dia punya kedua-dua ni kita boleh gunakan. Cuma nak bagi tahu feature value ataupun S adalah hasil tambah principal dengan interest. And then katalah kita nak cari dia punya interest kan. So kadang-kadang kita boleh manipulate the formula. So kita tolakkanlah S tolakkan dengan P. Ataupun katalah kita nak cari P. So P adalah bersamaan dengan S tolakkan dengan I. Okay, so you kena pandai menggunakan formula lah, manipulate the formula. Okay, tapi formula yang penting ada dua lah. S sama dengan P darab dengan 1 tambah RT dengan I sama dengan PRT. Okay, next. We go straight to the example. So example 1, 7.1. Puan Rosmah deposited RM500 at 12% in simple interest for 6 months. Okay, so yang ni dia punya condition dia adalah dia deposit ataupun dia bayar lah. Dia bayar 500, so kita tahu 500 ni adalah dia punya P. Dia punya principal. And then kalau rate ni biasanya adalah R sebab dia dalam percentage. And then 6 bulan ni adalah dia punya T. So how much will she receive at the end of the term? So berapa yang dia akan dapat selepas habis term tu lah, selepas 6 bulan. So yang ni maksudnya dia nak tahu berapa dia punya S. Okay, so S adalah bersamaan dengan P. Satu tambah R T. So masukkan je dalam formula. P sama dengan 500. Dan R adalah interest. So kita tukarlah kepada decimal. Dia akan jadi 0.12.
Ini darabkan dengan T. T dalam bulan kita tukarkan kepada tahun. So dia akan jadi 0.5 tahun ataupun 6/12 sama dengan 1/2 tahun. So kita akan dapat 0.5 ataupun 1/2. Okay, and then ambillah calculator dan boleh kira lah. So make sure you calculate the one in the bracket first and then baru darabkan dengan 500. So you akan dapat 0.2 darabkan 0.5 tambah dengan 1 darabkan dengan 500. So you akan dapat dia punya jumlah dia adalah 530. Okay, so for this one kita bermain dengan duit. So make sure your unit is ringgit Malaysia. And you can write the conclusion. The amount she will receive is RM530. Okay, so you boleh tengoklah logik lah kalau dia deposit 500, so dia dapat balik 530 sebab dia punya interest rate adalah 12%. Okay, next, a loan of RM2,000 is made for 175 days at a simple interest rate of 8% per annum. What is the interest charge if it's calculated by? Okay, so first kali 2,000 ni adalah nilai P. Dan 175 ni adalah T and dia punya R ataupun dia punya rate adalah 8% per annum. So what is the interest charge? So maksudnya dia suruh cari nilai I. Okay, so macam mana kita nak cari dia punya nilai I? So kita tahu formula I adalah bersamaan dengan P darabkan dengan R darabkan dengan T. Okay, so prinsipal dia adalah bersamaan dengan 2K. Darabkan dengan R dia adalah 8%. So kalau 8% dia akan jadi 0.08. And then dia punya T adalah bersamaan dengan 175 hari. So dekat sini kita tengok, kita akan ada dua. Satu ordinary and lagi satu adalah exact. So kalau ordinary, so kita kena bahagikan number of days. Kita bahagi dengan 360. Okay, so dalam kes ni dia punya T adalah bersamaan dengan 175 bahagi dengan 360. And then tekan je lah calculator. Saya akan dapat lebih kurang RM RM73.78. Okay, so kalau you calculator, you akan dapat bulan yang sangat banyak lah, tapi disebabkan dia adalah nilai interest, so kita akan gunakan RM. Okay, so inilah untuk ordinary rate. So kita tengok pula rate yang lagi satu yang kita panggil sebagai exact rate. So exact rate adalah apa? So exact rate kita akan bahagi dengan 360. 5. Okay, so benda yang sama, kita nak cari dia punya R, darab dengan P, darabkan dengan R, darab dengan T. So P dia adalah 2K. R dia sama 0.08. Cuma T dia akan berubah sikit lah. So T dia 175 bahagi dengan 365. And then darab je lah.
So kenapa RM RM76.71. Okay, so kalau kita tengok perbezaan dia, um, yang exact rate dia akan lagi sikit lah compare dengan ordinary rate. So kalau ordinary kita akan dapat RM77.78. Kalau kita gunakan exact kita akan dapat RM76.71. Okay, next example. The question is Mastercard charges 1.5% per month on the average balance as the finance charge. What is the finance charge ataupun interest for 1 bulan on the average balance of RM248? Okay. So basically kita tahu dia suruh kira ataupun menggunakan I sama dengan PRT. Sebab dia tanya berapakah dia punya interest. Okay, so kita perlukan P, kita perlukan R, kita perlukan T. So P dia ada bagilah which is 248. Then dia punya rate R dia 1.5% and dia punya T adalah bersamaan dengan 1 bulan. Okay, so dekat sini kita nak tukarkan kepada tahun pun boleh, tak payah tukar pun boleh. Sebab apa? Rate ni pun dah dalam bulan, so yang ni pun dalam bulan. So dia dah sama. So bila sama dia tak payah nak tukar lah sebenarnya. Tapi kalau nak tukar kamu kena tukar dua-dua pergi kepada bulan. Tapi kalau dah kes macam ni tak perlu nak tukar lah. So kita boleh je guna rate yang dia bagi ni. So kita akan dapat lebih kurang 0.015. Dan dia punya T adalah bersamaan dengan 1. Okay, and then dia punya P adalah 248. Darabkan dengan R 0.015 and then T dia sama dengan 1. So akan dapat lebih kurang dia punya interest adalah RM 3.72 ringgit. Okay, boleh test dia punya jawapan. The interest charge is RM 3.72 ringgit. So ini untuk sebulan lah. Okay, so kalau setahun tu dia lagi banyak. Okay, next example, question number 4. On the 1st January 2028, Hidayat saved RM 1,200 in an account that pays 8.6% per annum simple interest. 3 years later, he added another 500 into the account. Find the amount his account on the 1st January 2013. Okay, so kalau dia melibatkan masa ni, I am suggesting ataupun recommend untuk kamu lukis dia punya timeline. Okay, so timeline tu basically kita nampak lah daripada tahun berapa ke berapa. So daripada maklumat yang pertama, dia kata pada tahun 2008, dia simpan RM 1,200. Dia punya rate adalah 8.6%. 3 years later, so kalau 3 years later, kalau kita kira kan 2009, 2010, 2011. So ni 3 tahun kan, 2008 setahun, 2009, 2010 setahun, 2010, 11 tahun. So dia akan jadi 3 tahun. So pada tahun yang ketiga, dia tambah lagi ataupun add RM 500. So dia nak tahu berapakah amount dalam account dia pada tahun 2013. So katalah 2012 and 2013. So berapakah dia punya simpanan ataupun amount dalam
bank pada tahun 2013. So macam mana kita nak cari? So okay. So untuk 2013 ni kita tahu dia adalah nilai S. Okay, sebab dia nak tahu berapa duit pada tahun 2013. Cumanya kita kena tahu berapa dia punya principal pada tahun 2011. Sebab principal 2011 ni dia dah bertambah, dia bukan lagi 1,200. Pada tahun 2011 ni principal dia akan bertambah sebab dia tambah 500. Cumanya kita tak tahu juga berapa S pada tahun 2011 ni. Sebab daripada tahun 2008 pergi ke 2011 kita akan ada penambahan ataupun dia punya future value. So kita kena kira dulu berapa dia punya principal pada tahun 2011 ni, and then baru kita boleh cari dia punya S pada tahun 2013. So macam mana nak cari? First kali kita cari dulu S pada tahun 2011. Okay, S pada tahun 2011. Kita akan guna formula P darabkan dengan I 1 plus RT. So pada tahun 2011 dia punya principal dia adalah pada tahun 2008 lah. Okay, which is sama dengan 2,200. Darabkan dengan 1 tambah R. R dia adalah 0.086. And then darabkan dengan T. So daripada 2008 ke 2011 adalah bersamaan dengan 3 tahun. So darabkan sahaja dengan 3. And then daripada sini kita akan dapatlah berapa dia punya S pada tahun 2011. Kita akan dapat RM 1509.6. Okay. Ini barulah jumlah S 2011. So bila kita dah tahu dia punya S ataupun dia punya nilai pada 2011, dan baru kita boleh cari dia punya S 2013. So untuk cari dia punya S 2013, kita akan gunakan P sama dengan 1 plus RT kan. Tapi sekarang kita punya principal ni dia bukannya 15096, tapi kamu kena tambahkan dengan 500. So dia akan jadi 15096 tadi yang kita dapat di 150 1509.6 kita tambahkan dengan 500. Okay, so ni adalah kamu punya principal yang baru. And then darabkan dengan 1 tambah, so dia punya R sama 0.086. Darabkan dengan T. T dia berapa tahun? Daripada 2011 bagi kepada 2013 kita akan dapat 2 tahun. Okay, so you kira dulu yang dalam bracket ni, lepas tu baru tambahkan dia ataupun darab. Kita akan dapat 2009.6 dan darablah. Saya akan dapat RM 2,355.25. So inilah amount pada tahun 2013. Okay, so kalau tengok timeline ni dia sangat-sangat membantu lah. So kalau you boleh lukis dia punya timeline, I think it's okay untuk tengok dia punya calculation. Okay, next example, a certain sum of money is invested now. Okay, this investment will be worth RM 5,500 after 15 months. So maksudnya pada selepas 15 bulan dia akan jadi 5,500. And then pada 24 bulan ataupun selepas 2 tahun
dia punya investment akan menjadi 5,800. Find the original principal and the simple interest rate that was offered. So dia nak cari dia punya principal lah ataupun dia punya P and dia punya rate ataupun dia punya R. Okay, so macam mana kita nak buat? So sama juga kita boleh lukis dia punya timeline. Okay, which is now kita tak tahu, so kita boleh letkan dia sebagai P. Okay, sebab kita tahu dia punya principal kan. And then dia kata selepas 15 bulan, katalah 15 bulan, so dia punya S adalah bersamaan dengan 5,500. Ataupun dia punya duit dia akan ada 5,500. And then selepas 18 bulan, 24 bulan, which is lepas 2 tahun, dia punya duit akan jadi RM5,800. So dia nak tahu berapakah dia punya original principal ataupun dia punya P. Okay. So untuk memudahkan pengiraan, kita akan letkan lah ini sebagai S1. Okay, which is sama dengan 5,500. And then P1 kita tak tahulah. And then yang ni S2 sama dengan 5,800. So P dia pun kita tak tahu. Ataupun yang ni tak payah P pun tak tahu. Okay, so untuk cari S2, so kita tahu formula kita adalah P darab dengan 1 tambah R T. Okay, so kalau untuk S2 kita akan ambil tahun dia sebagai 24 bulan ataupun sama dengan 2 tahun kan. Tapi yang P yang kita akan guna adalah P1. Tambah R dia tak tahu, P dia adalah bersamaan dengan 2 tahun. So S2 nilai dia adalah 5,800. So kita akan dapat satu equation and then equation yang kedua adalah kita akan menggunakan S1. Okay, S1 S1 sama dengan P juga 1 tambah R T. Okay, tapi P ni kita guna P yang asal lah. P yang tak ada nombor ni. Okay, sama dengan P darab dengan 1 tambah R kita tak tahu. So T dah lah bersamaan dengan 15 bulan kan. 15/12. Kita akan dapat P sama dengan 1 tambah 15/12. 15/12 sama dengan 5.4. 5/4 R. So ini adalah equation yang kedua. So S1 adalah bersamaan dengan 5,500. Okay, so macam mana nak cari persamaan serentak? So boleh gunalah sama ada gunakan substitution ataupun elimination. Okay, so kalau kita samakan dia punya P, kita samakan dia punya P dan kita akan dapatlah dia punya R sama dengan berapa?
Okay. So yang ni kita akan, so P ni bukan P satu sorry, P saja. So kita boleh gunakan persamaan serentak. So yang ni saya akan bahagikanlah 2 bahagi dengan 1. So 2 bahagi dengan 1, so kita akan dapat 5,000 ataupun 1 bahagi 2 sama dengan 5,800 bahagi dengan 5,500 sama dengan P darabkan 1 tambah 2R bahagi dengan P darabkan 1 tambah 15/12R. So daripada sini kita boleh potong P dengan P. So 58, so ni pun potong, so dia akan jadi 58 perkan dengan 55 sama dengan 1 tambah 2R bahagi dengan 1 tambah 15/12R. Okay, ni kita darab silang. So darab silang dia akan jadi 58 darab dengan 1 tambah 15/12R sama dengan 55 darabkan dengan 1 tambah 2R. Dan kita susun dia supaya kita dapat dia punya R. So yang ni darab 58 darab 1 58 tambah 15/2 15/12 darabkan dengan 58, so akan dapat 72.5 R sama dengan 55 tambah dengan 55 darab 2 akan jadi 110 R. Okay, ni pindah-pindahkan lah. Pindah-pindahkan, saya akan dapat lebih kurang R sama dengan 0.08. Okay, tapi disebabkan kita nak di dalam bentuk persen, kita akan dengan 100. So dia akan jadi R sama dengan 8%. Okay, and then barulah kita boleh cari dia punya prinsipal. So cari prinsipal, masukkan je lah R ni ke dalam mana-mana equation. So katalah kita masukkan dalam equation yang pertama. So kita akan dapat S ataupun 5,500 sama dengan P tak tahu 1 tambah 5,800 1 tambah 2 darabkan dengan R. R dia sama dengan 8% ataupun 0.08. Saya akan dapat P dia sama dengan 0.08 darabkan dengan 2 tambah dengan 1, so 5,800 bahagi dengan answer. So akan dapat lebih kurang RM 5K. So daripada sini kita boleh tulislah conclusion dia. Original principle is RM 5,000. Then the interest rate is 8%. Okay, so kalau dia tanya rate, make sure dalam bentuk percentage. Bukan supaya lah, memang dia kena dalam bentuk percentage kalau dia adalah rate. Okay, next example. Aki needs RM 6,000 in 3 years time. Now he saves RM 3,000 in account that pays 7% per annum, simple interest. Find the amount that he must save 2 years before he can accumulate the 6,000. Okay. So yang ni pun kita boleh buat number line. So basically dia kata dia perlukan 6,000. So katalah 6,000 kat sini dalam masa 3 tahun. Dia kata ialah kosong. Now tu lah sekarang lah, kosong ni we save RM 3K. That pays 7 RM 7% ataupun 0.07 per annum.
simple interest. Find the amount that he must save 2 years before he can accumulate the 6,000. So dia nak tahu berapa pada tahun yang kedua before. So maksudnya kalau 2 tahun before, so basically pada tahun yang pertama lah. So berapa yang perlu dia save pada tahun yang pertama supaya dia boleh capai untuk dapatkan 6,000 pada tahun yang ketiga. Okay, so basically dia nak tahulah berapa nilai principal pada tahun yang pertama. Okay, so pada tahun yang pertama ni berapa dia punya P. So macam mana nak buat? So kita boleh gunakan formula S lah. S sama dengan P darabkan dengan 1 okay. So sekarang kita punya S adalah bersamaan dengan 6K. Okay, S ni adalah bersamaan dengan 6K sebab kita punya objektif kita nak dapatkan 6K. Cumanya untuk P ni kita akan terbahagi kepada 2 sebab kita ada nak tahu pada tahun yang kosong ni berapa, pada tahun yang pertama ni berapa. So kita boleh tulis sebagai, kita letkan sebagai contohnya P1 tambah dengan P2 so P1 ni adalah yang ni lah 3K. So P2 ni kita tak tahu. So kita nak cari P yang kedua. So kita akan dapat 6K sama dengan P1 adalah bersamaan dengan 3K darab dengan 1. So R dia sama dengan 0.07 darabkan dengan 3 tahun tambah P2 tak tahu 1 tambah R sama dengan 0.07 darabkan dengan T. T dia bersamaan dengan setahun. Okay, and then daripada sini kita boleh simplify dia untuk dapatkan P2. So 6K sama dengan, so darabkanlah 0.07 darab 3 tambah dengan 1 darab dengan 3K. So ni akan dapat 3630. Tambahkan dengan P2 tak tahu. 0.07 darabkan dengan 1 tambah dengan 1. 1.07. And then pindahkanlah 6,000 tolak 3,600. 6,000 tolak 3,630 bahagi dengan 1.07. So akan dapat P2 adalah bersamaan dengan RM RM2,214.95. Okay, so maksudnya pada tahun yang pertama ni ataupun 2 tahun sebelum dia accumulate 6,000 tu, dia mesti ada RM2,214.95. Barulah dia boleh dapat 6,000 pada tahun yang ketiga. So he must save RM 2,114.95 sen 2 years before. Okay, so maksudnya sebelum dia sampai tahun yang ketiga tu, dia mesti dah capai RM2,214.95 sen. Okay, so itu adalah contoh ataupun example macam mana kita nak cari ataupun kita nak menggunakan simple interest. Okay, so make sure you salin dia punya ni sebab nanti nak buat soalan tutorial, you boleh rujuk kepada example ni. Okay, so next kita akan pergi kepada subtopik yang kedua iaitu discount. Okay, so discount ni dia lebih kurang macam interest juga. Cuma beza dia adalah simple discount ni dia akan tolak dia punya amount tu awal-awal.
Okay, sebab tu nama dia discount. Contohnya macam the amount or the bank deducts from a loan in advance. So kalau macam interest kan kita pinjam duit, so kita kena bayar dia kemudian. Okay, maksudnya kita pinjam, katalah kita pinjam 100, kita pinjam 1000, kita kena bayar interest dia 100, so kita kena bayar 100. Tapi untuk diskaun, dia dah tolak siap-siap dah. So maksudnya kalau kita nak pinjam 1000, kita tak akan dapat 1000, kita akan dapat contohnya kalau dia punya diskaun dia 100, so kita akan dapat 900. Okay, contohnya kita nak cari, kita nak apa, kita nak pinjam 1000. So dia punya diskaun ataupun dia punya D adalah bersamaan dengan 100. So apa yang kita akan dapat, adalah 900 sahaja. Okay, so dia berbeza dengan interest. Interest kita pinjam 1000 memang kita dapat 1000 lah. Tapi basically kita akan dapat 900 lah. Cumanya 100 tu kita boleh bayar kemudian. Okay, tapi diskaun ni memang kita terus dia tolak. Dia macam diskaun kat pasar raya kan. Kalau kita diskaun kan, kita akan bayar harga diskaun tu. Tak adalah kita bayar, contohnya kita bayar 500, contohnya kita bayar 1000, tapi dia ada diskaun 100, dia pulangkan 100. Tak, dia terus bagi tahu harga dia adalah 900. Sebab dia dah tolak siap-siap dah. Itu yang beza dia antara diskaun dengan simple interest. So the amount that the borrower receive, okay, the amount yang dia terima selepas deduction kita panggil sebagai proceed. Okay. So maksudnya proceednya nilai yang kita dapat lah ataupun duit yang kita dapat selepas kita buat pinjaman. So in a simple discount, the amount borrower before deducting charges is the future value. So maksudnya nilai yang kita nak pinjam tu dia akan dikira sebagai S ataupun future value. Simple discount is also known as bank discount. So kadang-kadang dia panggil juga bank discount. So apa dia punya formula? So formula adalah D sama dengan S dt. So D ni apa? D ni adalah dia punya discount berapa. S adalah berapa yang kita nak pinjam. Okay. So basically kita punya S ni akan lebih kurang, daripada proceed lah. Sorry, dia akan lebih daripada proceed. So proceed tu dia akan lebih rendah daripada jumlah yang kita nak pinjam. D adalah dia punya rate. So kita tak guna R tapi kita akan guna D kecil. And T adalah time in year. Sama juga kita akan gunakan tahun. And then apa formula proceed? Proceed kita akan tolakkan lah. Dia punya amount yang kita nak pinjam tolakkan dengan discount. Sebab tu saya cakap kamu punya proceed ni dia akan lebih rendah daripada amount yang kita nak pinjam, which is S. So bila kita ubah dia punya formula, kita range formula, kita akan dapatlah satu formula S sama dengan 1 minus dt. Okay, so kesemua ni kita boleh guna formula dia, tak ada masalah, tapi mengikut keadaan. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama dia kata dia pinjam 25,000, 25,000 for 90 days. And he was charged a bank discount of 6.5%. What is the bank discount and the proceed that we received by Abdul Halim? So daripada sini dia boleh nampak 2,500 ni adalah nilai S. Okay. So jumlah yang dia nak pinjam tu adalah nilai S. Tetapi benda yang dia dapat ataupun duit yang dia dapat kita panggil sebagai proceed. Okay. So proceed ni biasanya lebih dia kurang daripada S lah. Sebab dia dah tolakkan dengan discount. And then 90 hari ni dia punya T. So T ni kita kena tukar dulu kepada tahun. Okay. So kalau kita nak discount dia tukar bahagi dengan 360. Okay. So untuk discount kita akan bahagi dengan 360. Kita consider dia sebagai 360 hari dalam setahun. And then dia punya discount ni adalah dia punya D. So D 6.5% ataupun 6.5% ataupun 0.065. So what is the bank discount? So bank discount adalah D besar and dia punya proceed. So proceed lah. Kita ada simbol.
Okay, so macam mana kita nak cari dia punya D? So kita boleh gunakan formula S dt. Okay, S adalah 25K. D kecil adalah 0.065. Dan T dia tadi kita dah kira 90/360. And then kita tekan sahaja kalkulator. Saya akan dapat RM RM406.25. So ini adalah jumlah diskaun. So jumlah diskaun ni maksudnya jumlah yang dia akan ditolak oleh bank siap-siap. Okay, so proceed ni berapa nilai yang dia dapat. So kalau kita tengok proceed ni adalah jumlah yang kita nak pinjam tolakkan dengan dia punya diskaun. So jumlah yang kita nak pinjam ada 25K tolakkan dengan dia punya diskaun. So diskaun dia adalah 406.25. So jumlah yang you dapat betul-betul dalam tangan adalah bersamaan dengan RM2459.3.75. Okay, so you akan tengok you akan dapat kurang lah daripada jumlah yang you nak pinjam. So you nak pinjam 25K tapi yang you akan dapat adalah RM24,593.75. Okay, sebab dikata the discount adalah lebih kurang RM406.25. Okay, so itulah perbezaan antara proceed dengan simple interest. Simple discount dengan simple interest. Dia akan discount ni dia akan tolak siap-siap. Tapi untuk interest kita akan dapat apa yang kita nak tapi kita kena bayar balik berapa dia punya interest. Okay, next question, soalan 2. The question is Jailani borrowed RM45,000. So kalau jumlah yang kita nak pinjam biasanya adalah S. Untuk 3 tahun, so 3 tahun adalah dia punya T. If the bank discount is 7.6% ataupun dia punya D, what proceed does Jailani receive? Okay, so kita nak cari berapa jumlah yang dia dapat. Okay, so proceed kita boleh guna formula S darangan 1 tolak D, T. So S adalah 45K. Darabkan dengan 1 tolak D. D sama dengan 7.6. So 7.6 sama dengan 0.076. And then T dia sama dengan 3 tahun. So tak perlu nak tukar lah. Okay, so selesaikan yang dalam bracket. And then barulah darabkan dengan 45K. So jumlah proceed ataupun jumlah yang you dapat adalah RM34,740.00. Okay, so you akan dapat dalam tangan lebih kurang 34,000 sahaja. Okay, so hopefully daripada example-example yang kita buat ni, you dapat bezakanlah antara simple interest dengan simple discount. Okay, so yang ni kita akan sambung esok. Thank you very much. And yeah. Salah kira ke? Belum habis salin soalan 1. Soalan 1. Okay, dah SS. Thank you, sir. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Nanti akan ada recording